Okay, so tadi yang hukum tekanan ataupun hukum Gay-Lussac ni, ni P1/1 sama dengan P2/2. So P tu tekanan, pressure. T tu apa? T tu temperature, suhu. So eksperimen ni dia tak melibatkan suhu. Kalau ada suhu mesti kamu akan nampak dipanaskan ke apa kan. So tak ada kan. Jadi jawapannya hukum Boyle. Okey, kemudian lakarkan graf P apa P? P tu pressure pressure bahasa Melayu dia apa? Tekanan. V apa P? V volume. Bahasa Melayu dia isi padu. Jadi hukum Boyle kan P1 V1 sama dengan P2 V2. So apa hubungan P1 dengan V1? Nak tahu hubungan kena letak satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. So kamu kena pindahkan dia. Ni pindahkan. Jadi macam tu lah kan. P1 sama dengan P2, V2 bahagi dengan V1. So baru nampak dia punya hubungan dia. Okay, apa hubungan dia? Respon hubungan dia apa? Songsang. Ya betul, berkadar songsang. Berkadar songsang. So macam nak buat hubungan berkadar songsang? Kalau P dengan V ni, macam ni lah berkadar songsang. Okay? Berkadar songsang. Boleh? Okay. Kalau kamu nak buat dia berkadar terus pun boleh juga. Tapi make sure yang ini jadi 1/V. Ni V je kan? Ni 1/V. So berkadar terus. Okay. So maksud dia sama. Okay. Jadi kan kalau soalan tanya apakah hubungan graf untuk yang graf yang cikgu lukis ni. So kamu boleh cakap P berkadar terus dengan 1/V ataupun jawapan lainnya P berkadar songsang dengan V. Sama je maksud dia. Beza dia kalau berkadar songsang buat V, berkadar terus buat 1/V. Faham ke? Faham. Okey, faham. Okey, so dalam ni dia tanya hubungan antara P dengan V. Dia bukan nak P dengan 1/V. So kat sini P dengan V jadi berkadar songsang lah. P berkadar songsang dengan V. Tapi ramai jawab dia malas nak tulis, dia tulis ni je berkadar songsang je. Okey. Kau tak nak bagi markah kalau kamu buat perkataan ni je berkadar songsang. Buatlah penuh. P berkadar songsang dengan V. Kali ni cikgu bagi markah, waktu trial tak bagi Okey, next. Ni seekor ikan melepaskan gelembung udara dengan isi padu dia 1 cm padu pada kedalaman 10 meter. Dalam sebuah tasik. Cari isi padu gelembung udara. Okey, ni V1. So dia suruh cari V2 ketika air sampai ke permukaan tasik. Diberi tekanan atmosfera 10 meter air. Bayangkan ni permukaan air. Kalau tak faham kan kamu lukis. Lukis nampak lah. Okey, ni permukaan air. Seekor ikan melepaskan gelembung udara isi padu dia 1 cm pada kedalaman 10 meter. Bayangkan kedalaman dia 10 meter. So kat sini ada gelembung udara. Ni gelembung. Isi padu dia 1 cm. Kedalaman sebuah tasik tu 10 meter. Okey, kalau macam ni, berapa tekanan dia ni? Lah, kamu tak belajar tekanan lagi Tak baca ke tajuk tekanan? Macam belum Tekanan ni form 5. Kenapalah dikeluarkan soalan ni? Okey, tak apalah. Okey, kalau kamu nak tahu berapakah tekanan untuk isi padu gelembung udara ni, kan berapa tekanan dia? Dia senang je, iaitu tekanan atmosfera tambah dengan kedalaman air tu. Kedalaman air. So tekanan atmosfera 10 meter air.
Ni unit tau, meter air tu unit untuk tekanan. Okey, itulah tak belajar tekanan lagi kan, tak apalah. Okey, unit untuk tekanan. Okey, tekanan unitnya ada banyak Sama ada Pascal kan, Pascal, PA, Pascal, ada yang dalam unit sentimeter mercury. Hg tu simbol mercury. Okey, ada yang unit dalam meter air. Meter air. So ada 3 unit untuk tekanan. So meter air tu sebenarnya sebenarnya unit meter air tu sebenarnya adalah unit untuk tekanan. Jadi 10 meter air, okey, tekanan atmosfera 10 meter air. Okey. Cikgu bagi tahulah, okey, tekanan atmosfera kalau dalam Pascal dia punya nilai dia adalah 1.0 darab 10 kuasa 5 Pascal. Ni standard lah tekanan atmosfera. Itulah tak belajar lagi kan, tak apa nanti kamu belajar. Cikgu buat cakap lah awal-awal dulu. Okey. Ni tekanan atmosfera dalam Pascal. Okey, unit dia macam ni lah, 1.0 darab 10 kuasa 5 Pascal. Kalau dalam unit ni sentimeter mercury, dia punya unit dia adalah dia punya nilai dia adalah 76 sentimeter mercury. Ni. Kalau dalam sentimeter mercury nilai dia 76 sentimeter mercury. Tapi kalau dalam unit meter air 10 meter air. Okey. Sama je. Ni semua tekanan atmosfera. Nilai dia sama je, okey. Kalau kita tukarkan meter mercury ke Pascal, kamu akan dapat 1.0 darab 10 kuasa 5 Pascal. Yang ni pun kalau 10 meter air ni, kalau kamu tukarkan ke unit Pascal pun kamu akan dapat 1.0 darab dengan 10 kuasa 5 Pascal. So sebenarnya sama je tekanan atmosfera. Standard sama. Cuma beza dia ini unit Pascal, yang ni unit sentimeter mercury, yang ni unit meter air. So ada berapa unit tekanan atmosfera? 3. Ya, ada 3, okey. So nak tahu tekanan ni yang gelembung gas ni, so tekanan atmosfera tambah dengan kedalaman dia 10 meter kan. Ke bawah, so 10 meter kan. Jadi tekanan gelembung gas ni adalah 20 meter air, okey. Kedalaman dia meter air. So 20 meter air lah tekanan dia. Tekanan dia 20 meter air, tekanan untuk gelembung gas. Okey, lepas tu soalan tanya, cari isi padu gelembung udara ketika ia sampai ke permukaan tasik. Kalau kat tasik tu lah, permukaan tasik, berapa dia punya isi padu dia. So, tekanan dia pada permukaan air, pada permukaan tasik kan. So, pada permukaan tasik, pada permukaan air, so dia bersamaan dengan tekanan atmosfera lah, iaitu berapa tadi tekanan atmosfera? 10 meter air. 10 meter air. So tekanan dia 10 meter air. Sebab dia bukan berada bawah air, dia betul-betul pada permukaan kan. So kalau berada betul-betul pada permukaan, jadi tekanan dia adalah bersamaan dengan tekanan atmosfera, iaitu 10 meter air. So boleh kira tak formula? Pakailah P1 V1 sama dengan P2 V2. So P1 pressure tekanan gelembung gas dekat bawah air ni adalah 20 meter air. Kemudian volume isi padu dia 1 cm padu. Nak tukar ke unit sentimeter padu ni ke meter padu. Tak payahlah sebab nanti kita boleh potong kan. Kalau boleh potong tak payahlah nak tukar unit. Okey, P2 ni tekanan gelembung gas tadi ni. Cikgu lah tak rekod ke? Dah, okey. So P2 untuk gelembung gas yang di permukaan ni, dia punya tekanan dia 10 meter air. So nak cari dia punya isi padu dia berapa. Okey. Boleh cari? Dapat berapa? V2 sama dengan 20 meter air darab dengan 1 cm padu bahagi dengan 10 meter air. So kamu akan dapat 20 darab 1 bahagi 10. Dapatlah 2. Yang ni meter air boleh potong kan. Yang tinggal unit ni kan sentimeter padu. Okey.
So untuk soalan-soalan yang macam ni yang kamu boleh tengok unit dia apa ni? Macam boleh apa? Macam ni lah style-style macam ni soalan dia. Tak perlulah nak tukar sentimeter padu ke meter padu Korang kan salah pula bila tukar unit. So biar je sentimeter padu. So nanti jawapan akhir pun nanti tak apa sentimeter padu. Tak apa. Okay. Boleh? Boleh. Okay. So dah settle yang itu. Lepas tu okay ni. Rajah 6.3 menunjukkan sebuah pam basikal. Kan biasa kan pam basikal. Ke tak pernah pam basikal? Biasa. Pernah. Okay, bila kamu nak pam tayar basikal tu, perasan tak dia ada apa tu? Macam klip. Kalau kamu tak tekan, kalau kamu tak tarik klip tu, nanti kamu tolak angin pun angin tu tak masuk, betul tak? Dalam tayar. Betul. So tu nama dia klip jadi sistem kunci dia ada klip ada klip, berklip ataupun ada klip. Kamu kena tarik klip tu. Tarik ke tutup cikgu pun lupa. Macam kenapa Kak Eli? Oh Kak. Kau pantau ke? Dah. Oh tutup okey kita tutup klip tu supaya bila kamu pump angin tu masuk dalam tayar So itulah sistem kunci dia ada klip. Okey nama dia ada klip. Okey supaya apa? Bagi je apa-apa jawapan yang logik supaya nak memegang tayar dengan ketat pun boleh untuk memegang lagi 5 minit, lagi 4 minit je untuk memegang tiup pada tayar dengan ketat. Tak adalah udara tu bocor okey. Ataupun bagi jawapan lain apa? Untuk pastikan angin masuk dalam tayar. Pun boleh juga bagi je markah. Bagi je apa-apa jawapan logik, dapat je markah. Okey. Ataupun ada yang bagi ni mengelakkan daripada sentap. Dalam skema ni pula. Okey, mengelakkan daripada sentap kerana tekanan tinggi. Apa-apalah bagilah apa-apa jawapan yang logik dapat je markah. Fizik ni senang je dapat markah, bagi je jawapan logik. Okey ni ketebalan dinding tiup. Tebal ke nipis? Fikir logik. Tebal kan? Tebal. Supaya apa? Sebab kamu kan pump tayar, pump kan tekanan tinggi kan. Kamu tak naklah tiup tu pump tu meletup, betul tak? Sebab tekanan tinggi kan. Jadi nak mengelakkan dia pecah. Okay, so kamu boleh jawab untuk mengelakkan tiup daripada retak ataupun pecah kerana tekanan tinggi. Pun boleh. Ataupun bagilah apa-apa jawapan yang logik. Okay? Boleh? Boleh. Kebanyakan ramai je dapat markah untuk soalan ni. Okay, cuma dia tak dapat markah untuk sistem kunci je. Tapi yang lain semua dia bagi jawapan logik dapat je 3 markah. Yang tak jawab langsung tu memang tak ada markah lah. Dia fikir logik pun dia tak nak. Okay, tu je lah. Dah nak dekat 12.30 dah. So ni cikgu sambung minggu depan Okay. Tu saja kelas. Okay, bye-bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay.